Baik, Sarawak masih dalam fasa monsun timur laut. Kerajaan negeri sentiasa tingkat kesiapsiagaan hadapi sebarang bencana. Ini termasuk kemungkinan banjir besar seperti yang berlaku tahun lalu. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Sugambas berkata semua aset dan agensi digerakkan secara bersepadu. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian dan Daerah juga telah diarah bersedia dari segi tenaga kerja, jentera dan kelengkapan. Agensi yang terlibat turut diingatkan ambil tindakan segera jika berlaku sebarang insiden seperti tanah runtuh, jalan rosak atau terputus. Dengan cuaca yang tidak menentu, semua agensi dan penduduk di kawasan berisiko banjir diingatkan sentiasa bersedia. Beliau ditemui pemberita semasa melawat pusat pemindahan sementara Masjid Darul Istiqlal di Kampung Sungai Maung, Kuching. PPS tersebut diaktifkan Sabtu lepas bagi menempatkan penduduk terjejas banjir dan ditutup tengah hari semalam selepas banjir pulih. Sukan Orang Pekat Malaysia SOPMA ke-23. Sarawak sasar untuk rangkul gelaran juara pada tamasya yang berlangsung di Selangor tahun depan. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, optimis atlet mampu melonjak ke tahap tertinggi. Ia berdasarkan peningkatan prestasi memberangsangkan sejak beberapa edisi lalu. Pencapaian atlet Pekat Sarawak juga meningkat konsisten dalam acara sukan dipertandingkan. Kita melihat atlet-atlet kita sama ada yang berbagai kekurangan upaya ini, jenis kekurangan upaya ini sangat berpotensi dan sangat berminat di dalam bidang sukan. Dan dengan sebab itu, saya percaya bahawa melalui sukanlah kita boleh memperkasakan orang kurang upaya selain daripada memperkasa melalui pendidikan. Beliau berucap pada majlis penyampaian insentif pemenang SOPMA Sarawak di Kuching. Sarawak muncul naib juara tamasya pada SOPMA ke-22 Oktober tahun lepas dengan raih 9 pingat emas, 4 perak dan 7 gangsa. Baik, sementara itu, Persatuan Sukan Orang Pekat Malaysia MSDEF berharap kerajaan Sarawak pertimbangkan pelaksanaan skim hadiah kemenangan sukan Syakam. Presidennya Dr. Ong Shindran berkata skim itu wajar diperluas kepada atlet pekat sebagai mengiktiraf pencapaian mereka di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Baru-baru ini Pulau Pinang laksanakan Syakam yang menyediakan insentif kepada atlet pekat atas pencapaian mereka. Insentif diberikan kepada semua atlet termasuk atlet pekat yang memenangi pingat pada edisi kedua Tamasya Sukan Si Pekat 2025 di Jakarta, Indonesia dan Kejohanan Sukan Orang Pekat Asia Pasifik ke-11. Tahun ini, pelbagai program sukan pekat dijadual berlangsung di peringkat negeri dan antarabangsa. Malaysia turut dipilih sebagai tuan rumah Kejohanan Multisukan Asia Pasifik di Pulau Pinang dari 3 hingga 10 Oktober depan melibatkan 8 jenis sukan. Manakala di peringkat negeri beberapa kejohanan akan dianjurkan ahli gabungan MSDEF. Keharmonian di Sarawak cerminan kematangan rakyatnya, hormati budaya dan kepercayaan pelbagai kaum. Sebarang isu berkaitan agama dan budaya yang dibangkitkan sesetengah pihak tidak timbulkan polemik di negeri ini. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Koi Hian berkata Sarawak meraihkan kepelbagaian dan setiap perbezaan dihormati tanpa prejudis. Semangat saling memahami dan bertolak ansur yang diamalkan sejak sekian lama jadi asas kukuh perpaduan. Rakyat bebas mengamalkan adat resam serta kepercayaan masing-masing dalam suasana aman dan harmoni sekaligus berkukuh semangat persaudaraan dalam kalangan masyarakat. Beliau berucap pada Rumah Terbuka Tahun Baru Cina di Bintulu. Dalam perkembangan lain, Dato' Amar Dr. Sim berkata, Sarawak di landasan kukuh untuk capai kemajuan yang disasarkan pada 2030. Hasil cukai negeri dijangka cecah RM5.3 bilion tahun ini untuk dilabur semula tingkat kesejahteraan rakyat. Pandangan sama disuarakan Adun Batu Kitang, Dato' Loh Keh Chiang yang juga melihat kepelbagaian budaya sebagai asas kekuatan masyarakat. Selain perayaan yang diraih bersama, Bazar Ramadan turut jadi landasan pupuk keharmonian kaum.
Tapak-tapak Bazar Ramadan bukan sahaja untuk masyarakat Islam tetapi jadi tumpuan kaum lain. Dan ini program yang sangat bagus sekali sebab dia memang memupuk perpaduan di dalam kalangan yang berbilang bangsa di Sarawak sini. Ya, macam hari ini kita dapat nampak orang Cina pun ada, Bidayu, sebab banyak makanan yang semua orang suka. Beliau ditemui semasa mengunjungi Bazar Ramadan Kota Sentosa di Kuching. Susunan gerai rapi, luas, harga berpatutan dan persekitaran bersih antara faktor tarikan pengunjung kembali ke Bazar Ramadan yang sama. Salah satu yang jadi pilihan, Bazar Ramadan Semarak di Gitak, Kuching. Pengunjung yang ditemui berkata mereka memilih bazar yang mudah diakses, gerai yang teratur dan kemas mudahkan mereka membeli juadah untuk berbuka puasa. Memang main menu kami is bergedil and murtabak lah. So tadi dah dapat apa yang kami kami dah beli murtabak daging dan ayam, which is memang kami dah pernah rasa sebelum tu, memang sedap. Ini tengok macam meriah, jadi itu yang tertarik untuk datang ke sini tengok. Semua nampak cantik lah, nampak teratur dia punya gerai dengan dia punya sekitaran dia pun nampak bersih, tak ada kotoran semua. Memang senanglah untuk beli juadah buka kat sini lah. Rasa makanan yang konsisten setiap tahun juga antara faktor tarikan pengunjung. Setiap tahun kami akan pergi ke kedai jual murtabak lah. Kami dah cuba di semua tempat tapi murtabak situ lah paling sedap sekali lah. Bazar Ramadan Semarak beroperasi setiap hari sehingga 20 Mac ini bermula pukul 2 petang dengan penyertaan 40 penjaja. Petronas meneruskan komitmen tanggungjawab sosial korporatnya menyantuni 200 penerima di sekitar Bintulu menerusi program memacu kehidupan Aidilfitri. Dari jumlah itu, 30 penerima diraikan pada satu majlis anjuran bersama Bintulu FM di Kampung Baru Tengah, Bintulu. Pengurus Besar Malaysia LNG Sendirian Berhad Arif Azari Ayadali berkata program tersebut usaha berterusan syarikat korporat itu dekati komuniti setempat. Sumbangan yang disalur bertujuan ringankan beban penerima yang akan menyambut Aidilfitri. Syarikat itu beri komitmen akan terus jadi entiti korporat yang prihatin terhadap kebajikan komuniti. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada RTM Bintulu, Rakan Niaga Petronas Dagangan serta JKKK Kampung Baru Tengah atas kerjasama menjayakan program tersebut. Polis Bintulu tahan 3 lelaki disyaki terlibat kes pecah masuk kedai di sekitar Tanjung Batu. Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintendent Nixon Joshua Ali, dalam kenyataan media berkata, suspek ditahan dalam satu operasi Sabtu lepas. Polis turut merampas peralatan dipercayai diguna suspek memecah masuk kedai seperti pemutar skru dan pelbagai anak kunci. Turut dirampas barang curi seperti mesin gerudi dan telefon bimbit. 2 daripada suspek mempunyai 9 rekod jenayah lampau berkaitan pecah rumah, samun dan dadah. Kes disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Dalam satu lagi kes, Superintendent Nixon berkata 4 lelaki ditahan dipercayai terlibat mencuri enjin sangkut. Suspek yang berumur 19 hingga 45 tahun ditahan dalam beberapa serbuan berasingan sekitar daerah Bintulu. Siasatan awal polis mendapati suspek menyasarkan rumah kediaman untuk mencuri enjin sangkut dan dijual kepada pihak ketiga. Seorang daripada suspek mempunyai 7 rekod jenayah lampau berkaitan kes samun, curi kenderaan, pecah rumah dan dadah. Kes disiasat di bawah Seksyen 379 Kanun Keseksaan. Bersaudara, sekian berita pagi Sarawak. Ikuti Stadium RTM selepas ini. Salam Malaysia Madani.